So sekarang hari ni kita akan tengok bab 8 garis dan sudut. Okey, sebelum kita buat latihan dalam buku Alaf Sanjung, cikgu nak kamu salin nota ni dalam buku tulis kamu. Pelajar yang datang kelas tambahan tak payah salin sebab kamu dah salin ya. Ini untuk pelajar yang tak datang kelas tambahan, kena salin. Okey, apa tu sudut? Pertama sekali cikgu nak explain apa itu sudut. Okey, apa tu sudut ni? Apa maksud sudut? Okey, sudut adalah ada dua garis, garis pertama dan garis kedua. Sudut adalah bahagian yang berada di antara dua garis. Yang ni yang dikatakan sudut, yang cikgu duk warna ni. Bahagian ni kita gelar sebagai sudut. Okey ya. Okey, untuk kamu belajar sudut, kamu kena tahu beberapa peraturan ataupun kamu kena hafal beberapa sudut yang telah ditetapkan. Okey, 6 sudut ni kamu kena hafal. Kita tengok sudut yang pertama. Okey, kita tengok sudut yang pertama digelar sebagai sudut tegak. Okey, digelar sebagai sudut tegak. Kamu tengok ada dua garis yang bentuk L dan sudutnya dilukis secara petak. Dia lukis segi empat. Bila dia lukis segi empat, ini digelar sebagai sudut tegak dan nilainya adalah 90 darjah. Tetap. Kalau kamu tengok dalam soalan, dia lukis ada satu sudut yang macam petak ni, nilainya adalah 90 darjah. Okey, kedua adalah sudut di atas garis lurus. Sudut atas garis lurus. Okey, maksudnya kalau kamu nampak ada satu garis lurus dan ada sudut, katakan sudut ni dengan sudut ni. Okey, ni sudut A, ni sudut B. Okey, di bawah ni garis lurus kan? Maka semua sudut ni yang separa bulat ni yang cikgu sedang warnakan ni, sudut A dengan sudut B, nilainya adalah 180 darjah. Boleh faham tak? Maksudnya katakan A 60, B mesti 120. Bila 60 tambah 120, kamu dapat tak 180? Dapat kan? So, apabila kamu nampak satu sudut yang separa bulat ni, maka nilainya adalah 180. Okey ya? Okey, sudut ketiga adalah sudut satu putaran. Sudut satu putaran. Okey, maksudnya satu putaran, bulat lah, satu putaran. Satu putaran bulat ni, kalau separuh 180, satu putaran bulat ni adalah 360 darjah. 360 darjah. Okey, so seterusnya yang keempat adalah sudut garis bersilang. Garis bersilang ataupun sudut bertentangan. Okey, untuk sudut ni, kamu kena tengok dia punya bentuk adalah bentuk X. Dia garis yang bentuk X, dua garis yang bentuk X, dan sudut yang berada di sini yang cikgu warnakan warna merah ni, katakan kita namakan A, dan sudut yang bertentangan dengan dia B adalah sama. Maksudnya sudut A sama dengan sudut B. Manakala sudut C yang cikgu warnakan warna oranye, katakan cikgu bagi ini C, dan sudut D adalah sama. Maka sudut C sama dengan sudut D. Okey, contoh cikgu cakap, cikgu bagi, katakan A ni 60 darjah, maka B pun mesti 60 darjah sebab A sama dengan B. Kalau C ni adalah 120 darjah, D mestilah 120 darjah. Sudut bertentangan adalah sama. Mungkin sekarang kamu masih confused apa sudut bertentangan, apa yang sama. Tapi bila kita buat soalan, kamu akan faham. Okey? Okey, nombor 5. Sudut yang kelima yang kamu kena tahu adalah sudut selang-seli. Sudut selang-seli. Okey, sudut selang-seli pula bentuk dia adalah macam Z. Bentuk dia adalah macam bentuk Z. Okey, tadi X kan? Tadi yang bersilang tu X, betul tak? Sekarang selang-seli ni dia bentuk Z. Okey, bentuk Z. Dan wajib
wajib apa tahu? Wajibnya adalah garis yang di atas dan garis yang di bawah ni mestilah garis selari. Nanti dalam soalan dia akan bagi tahu. Dia akan kata, kalau dia kata dua garis ni selari, baru kita boleh wujudkan sudut selang-seli. Okey. Sudut selang-seli ni apa pula dia punya kelebihan adalah sudut di hujung atas dan sudut di hujung bawah adalah sama. Katakan cikgu namakan ni A, cikgu namakan ni B, maka A sama dengan B. Contohnya, kalaulah A tu adalah 40 darjah, B pun wajib 40 darjah. Kami terus dapat jawapan. So, A adalah sama dengan B. Okey, boleh faham ya? Cikgu harap kamu boleh faham. Okey, dan akhir sekali adalah sudut pedalaman. Sudut pedalaman. Okey, bentuk macam mana pula sudut pedalaman? Bentuk macam C. Bentuk macam C. Kamu tengok cikgu lukis C, tapi C macam petak sikit lah. Okey, bentuk C. Ini adalah sudut pedalaman. Okey, jom kita tengok apa keistimewaan sudut pedalaman. Sudut di hujung atas dan sudut di hujung bawah bukan sama ya, bukan sama. Katakan cikgu namakan A, cikgu namakan B. Maka sudut A tambah sudut B adalah 180 darjah. Contohnya katakan A ni, A cikgu bagi 120 darjah. B mestilah berapa? B mestilah 60 darjah. Okey, 120 tambah 60 dapat tak 180? Dapat kan? So, dua sudut ni, nilai dua sudut ni mestilah 180. Boleh faham? Okey, cikgu nak kamu salin dan lukis ke 6 sudut ni dalam buku tulis.